A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bittahiyyatil Islam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah SWT pada malam mulia ini dapat lagi kita bertemu dalam perbahasan kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin. Dan kita sampai kepada bab yang ketiga, iaitu bab pada menyatakan menjauhi segala maksiat yang zahir. Dan kita telah membicarakan sebahagian daripada topik menjaga perut. Dan hari ini kita sambung lagi perbahasannya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhum. Pada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-halalul bayyin wa harramul bayyin wa bainahuma umur mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhatin faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhatin waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fihi. Rawahul Bukhari fil iman wal Muslim fil buyud. Artinya, yang halal itu nyata dan yang haram itu nyata, dan antara keduanya itu beberapa perkara yang syubhat, yang tiada mengetahui akan dia itu oleh kebanyakan daripada manusia. Maka barang sesiapa memelihara dirinya daripada syubhat itu, maka sesungguhnya lepaslah ia bagi agama dan dirinya daripada jatuh kepada haram. Dan barang siapa jatuh di dalam syubhat itu, nescaya jatuh ia ke dalam haram. Seperti orang yang mengembala akan binatang pada keliling hutan yang ditegah oleh raja, maka iaitu hampir jatuh kepadanya. Ini sambungan pada hadis ni yang kita akan perbahaskan pada malam ini insya-Allah. Jadi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabih wa nafa'ani fid darainil amin. Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, iaitu jikalau tiada sungguh-sungguh memeliharakan akan binatang itu, nescaya memakan binatangnya itu akan rumput yang di dalam hutan yang ditegah oleh raja-raja itu. Dan dengan itu jadi sebab binasanya. Jadi hadis tu hadis berkaitan tentang menjaga perut daripada makan perkara yang syubhah. Barang syubhah ni apa? Barang yang ragu-ragu, barang yang tidak diketahui berapa jumlah halal dan haramnya. Maka ketika itu dia panggil syubhah. Wa al-halalul bayyin, yang halal itu jelas. Wa harramu bayyin, dan yang haram itu juga jelas. Suatu benda yang jelas. Ada satu perkara wa bainahuma umurul mutasyabihat, iaitu ada di antara halal dan haram tu benda yang ragu-ragu, was-was kita panggil. Barang ni kita nak kena jaga. Betul sambungan cerita itu ya? Betul insya-Allah. Baik. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, ketahui olehmu bahawasanya manusia itu pada hakmu 6 perkara. Tadi kita cerita bab makan tadi. Macam mana nak tahu benda tu salah satu daripadanya tu syubhat? Bila hati ragu-ragu. Kata guru kita apa dia? Bila kita nak makan satu benda, kita tanya, halal ke ni? Dia dah ada syak di situ, ataupun dia ada was-was di situ. Bila halal ke ni? Halal, makan je lah, kata kita. Maka waktu ketika itu kata guru kami yang mulia, tinggalkanlah makanan yang menjadi keraguan bagi pihak hatimu, kerana hatimu lebih mengenal barang yang akan menyebabkan terhalangnya dia, atau barang yang boleh membinasakan ia. Jadi itu kata bila terdetik hati, halal ke benda ni, maka setelah sampai kepada kamu ragu-ragu terhadap barang yang nak kamu makan itu. Dan Imam Ghazali pula tambah lagi dalam perbahasan apa dia? Dan ketahuilah olehmu bahawa manusia itu pada hakmu 6 perkara. Ada 6 perkara menjadi hak ke atas manusia tadi. Apa dia? Yang pertama, tiada engkau ketahui akan hal orang itu adakah soleh atau fasik, maka harus memakan harta pemberian mereka itu, dan tiada wajib menjauh akan dia.
Tetapi bagi orang yang wara' itu sunat menjauhkan akan dia itu. Itu pun jika tiada membawa kepada menyakitkan akan hati mereka. Kita dah bahas belum ini? Belum bahas lagi. Oh, terulang. Oh, diulang balik yang muka lalu. Macam dah baca dah gayanya ni. Macam tu barakallahu taala anhu. Baik. Dia kata apa? Maka tiada engkau ketahui akan hal orang itu, adakah soleh atau fasik, maka harus memakan harta pemberian mereka itu, dan tiada wajib menjauhi akan dia. Tetapi bagi orang yang wara' itu sunat menjauhkan akan dia itu. Ini kalau kita tak kenal orang itu, maka tak tahu dia ni orang baik ke, orang yang mengekali dosa ke, maka tiada harus bagi kita itu tadi dikatakan tiada, maka selidik sedalam-dalamnya orang tadi. Tak, kalau orang awam tak perlu kita selidik sedalamnya. Maka apa hukum ketika itu? Harus kita makan harta pemberian daripada mereka itu. Dan tiada wajib kita untuk menghindarkan ataupun meninggalkan, menolak. Tak wajib bagi kita untuk menolaknya. Tetapi bagi orang yang wara' ni bagaimana? Orang yang menjaga seteperinci mungkin, iaitulah sunat menjauhkan akan dia itu. Kalau orang ni wara', dia tak tahu siapa masak, dia tak tahu pula perihal orang yang masak, maka dia akan meninggalkan itu. Jadi meninggalkan itu bagi orang wara' hukumnya sunat. Itu pun jika tiada membawa kepada menyakitkan hati mereka. Jatuh sunat tadi kira macam mana? Kalau dia tolak tadi, orang tu tak sakit hati, orang tadi tidak berasa hati dengan penolakannya tadi, maka baru sunat. Maka jika engkau jauh akan yang demikian itu, nescaya jadi sakit hati mereka itu, atau jadi liar hati mereka itu, maka yang demikian itu tiada sunat bagi orang yang wara' menjauhkan akan dia. Jadi maknanya, kalaulah dengan sebab kita menolak makanan tu nanti, atau pemberian orang tu nanti, orang tu jadi sakit hati dengan kita, kemudian jadi liar hati. Apa makna liar hati? Berkata-kata dalam hati dia, buruk hatinya berkata terhadap kita, bajet suci sangat ni sampai nak tolak-tolak kita punya pemberian. Subhanallah ta'ala anhu. Itu sebab kadang-kadang kita terkeliru dengan perkataan-perkataan yang masyhur, Masya-Allah ta'ala anhu, yang pernah disebutkan oleh orang-orang yang dahulunya dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Ada beberapa perkataan, antara perkataannya seperti yang disebutkan oleh penduduk-penduduk neraka Sa'ir. Apa kata mereka? Qalu bala. Dia kata, qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata penduduk-penduduk neraka Sa'ir tu, kata dia, lau sami'na, kalaulah nasma'u, lau nasma'u, kalaulah kami dengar, au na'qilu, ataupun kami fikirkan apa yang disampaikan oleh pemberi peringatan dulu. Pemberi peringatan tu ingat kata tentang apa? Tentang adanya neraka. Kan malaikat tanya, apakah di dunia dulu tidak ada yang memberi peringatan kepada kamu? Qalu bala, memang ada yang bagi peringatan pada kami. Lalu kami kata kepada mereka, fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Dia kata, engkau ni bohong, Allah Ta'ala tak turun apa-apa pun, tak turunkan satu apa pun. Allah kata, in antum illa dhalalin kabir. Anda sebut gitu, dan sungguh kamu termasuk dalam golongan yang sesat. Bila ada orang kata Allah Ta'ala tak turunkan pun, ini awak reka-reka. Ini pun banyak juga masyarakat kini. Insya-Allah Ta'ala, ini bukan Allah Ta'ala suruh. Bila buat amal baik, ini bukan Allah Ta'ala suruh, tak suruh jangan buat, kata dia. Walhal ada dengan alasan, mana dalil? Mana dalilnya? Ini bukan surah Allah Ta'ala. Satu masalah juga, bila orang buat baik nak kena ada dalil. Bila buat jahat tak perlu dalil. Subhanallah ta'ala. Dia buat baik nak dalil. Atau yang kedua, perkataan kedua disebutkan oleh orang dari kaum Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Kan kata mereka kepada Qarun, ketika Qarun duduk di atas tahta, dia jawab apa? Kalaulah kami ada apa yang dia ada. Ini orang-orang yang di bawah tadi nampak Qarun ni kaya. Lalu dia mengatakan, kalaulah kami ada apa yang dia ada, kalaulah kami dapat apa yang dia dapat,
Mereka-mereka yang mengatakan kalaulah kami dapat apa yang dia dapat, kalaulah kami ada apa yang dia ada tu, semua dah dibinasakan di Allah Ta'ala. Tapi lahir sikap-sikap tu pada zaman kini. InsyaAllah. Apa dia? Kita nampak ada sebiji kata lalu, kalaulah aku ada apa dia ada tu, kalaulah aku dapat, kalaulah lau minasyaitan, kata Nabi SAW. InsyaAllah barakallahu ta'ala. Jadi sebab kadang-kadang kita kena hati-hati dengan tutur bicara. Oh kalaulah. Orang ni semua telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Terbit generasi baru. Kerana hari ini Nabi SAW kata umat di akhir zaman ini, tanda akhir zaman tu apa dia? Salah satu dia, ramai orang berebut-rebut nak jadi kaya. Berebut nak jadi kaya. Tak kira sumber tu halal ataupun haram. Kenapa? Kalaulah aku ada. Yang ketiga, perkataan yang disebutkan oleh orang dahulu, apa dia? Bila dia katakan, itu tunjuk warak duduk di masjid, acah-acah suci, kata kita, insyaAllah. Acah-acah suci lah tu. Ataupun bahasa budak sekarang kata, bajet suci. Perkataan ini pernah disebutkan oleh kaum Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Maka menghindarlah kamu daripada Lut dan dan juga pengikut-pengikutnya. Kerana mereka itu tergolong dalam kalangan orang-orang yang suci. Kata orang bajet suci lah ni, kata dia Masya Tabarakallahu ta'ala anhu. Itu sebab orang warak tidak perlu dia mengatakan sampai demikian rupa untuk menolak ataupun menolak pemberian orang yang terasa hati, takut nanti liar hatinya berkata-kata, Allah, ni bajet-bajet suci lah ni, nak nolak-nolak, kita mentang-mentang lah tak elok, kita mentang-mentang lah begini. Jadi maknanya nak mengelakkan orang tadi daripada tergolong hatinya berkata-kata seperti orang yang pernah dibinasakan oleh Allah, maka jangan ditolak. Kalau diberi itu tidak sunat ditolak. Disebut sini, mereka itu maka yang demikian itu tiada sunat bagi orang yang warak menjauhkan akan dia. Bahkan terkadang lazim perlu menerima akan dia, kerana menyukakan akan hati manusia itu terlebih afdal pada yang warak itu daripada menjauhi akan yang demikian itu. Ini perumpamaan, saya ingat lagi guru kita cerita perumpamaan macam orang pergi masjid. Serupa macam orang pergi masjid. Di masjid itu ada satu imam. Imam tu solat, dia suka baca surah panjang. Dia baca surah panjang. Dan jemaah lain pun biasa dah dengan surah panjang. Kebetulan ada satu orang yang hatinya dijinakkan oleh Allah untuk datang ke masjid. Allah jinakkan hati dia. Dia baru nak datang masjid ni. Jinak hatinya pergi masjid, dan ketika itu dia minta supaya baca lepas surah Al-Fatihah Qul huwallahu ahad. Dia nak Qul huwallahu ahad je. Janganlah panjang-panjang, kata dia Masya Allah Barakallahu ta'ala. Majoriti kata nak surah panjang. Dia seorang kata Qul huwallahu ahad. Kata guru kita apa? Maka hendaklah kita membaca Qul huwallahu ahad. Kenapa? Kerana orang ini adalah orang yang baru dijinakkan hatinya. Sebabkan kita baca surah panjang, orang yang baru nak pergi masjid jadi malah masjid tu panjang bacanya. Dah langsung tak pergi masjid. Insyaallah barakallahu taala anu. Ini kata pesan guru kita. Macam tu juga dengan orang yang hatinya liar ni tadi, dia beri pemberian. Walaupun kita tergolong dalam kalangan ahlul wara, orang yang wara, maka tiada sunat bagi kita menolak pemberian dia tadi, kerana khawatir hatinya menjadi bertambah liar, berkata-kata pula pada orang yang warak tu tadi. Tu dia punya maksud yang nak disampaikan. Bahkan Imam Ghazali kata apa? Bahkan terkadang lazim perlu pula menerima akan pemberian tadi. Kerana apa? Kerana menyukakan akan hati si pemberi tadi, untuk hati manusia itu terlebih afdal pada orang yang warak itu daripada menjauhi akan yang demikian itu. Ini berlaku lah. Maknanya di antara nak menolak atau nak terima. Kalau tolak, orang ni terasa hati, ambil saja. Cerita makan saja. Cerita banyak tak ada. Kenapa? Kerana nak jaga dia. Disebabkan sekali kita menolak, kawan tu baru nak buat makan-makan masjid warak, orang-orangnya tengok, tak usah terima lah orang tu, dia ni dengar cerita masjid pun tak pernah pergi, kata Masya-Allah. Dia nak masak aku tu, kita tak payahlah, kata Masya-Allah. Kawan tu dah semangat, baru niat baik nak bagi orang makan, orang-orang warak ni makan. Sekali ditolak, terasa hati dia, mentang-mentang awak tak pergi masjid, dia tak hendak makan makanan awak, kata dia. Dah, awak takkan bagi dah pergi orang masjid makan, kata Masya-Allah. Dah. Lagi teruk pula jadinya. Ataupun satu tabiat yang jadi bukan hanya di tempat kita, bahkan serata tanah kita ni, tanah Malaysia ni.
Ada kelompok manusia, ni bukan semua tempat lah, ni kelompok memang tabiat ni tiap negeri ada lah. Mana masjid tu dia tak datang pergi ke rumah orang yang jemput tu. Dia bukan karya masjid kita. Dia bukan orang jemaah masjid kita. Dia tak nak datang masjid kita. Tak payah kita pergi rumah dia. Jangan kita pergi rumah dia. Kawan buat walimah. Ketika tu berlaga hukum. Kata Nabi SAW, jika ada walimah, undanglah orang untuk datang. Siapa yang diundang kenduri, wajib dia pergi. Kalau tiada mani'a indahu, tiada halangan bagi dirinya. Hak ni pakat ramai-ramai, kita boykot dia, kenduri kenduri dia jangan kita pergi. Ni pun masalah lah ni. Cerita ni kaitan hati. Kita kadang-kadang nak tunjukkan dakwah tu tadi bukan hanya dengan ceramah, bukan hanya dengan kuliah, bukan hanya dengan majlis ilmu, tapi kadang dia perlu kepada husnul khuluqi, baik akhlaknya kepada mereka. Yang ni Nabi buat. Nabi pergi rumah Yahudi yang tengah sakit, yang padahal Yahudi tu hari-hari menghantar duri sampah di jalanan Nabi SAW. Nabi bersih sampah tadi tanpa bicara apa pun. Sampai satu hari Nabi lalu jalan bersih. Kali ni jalan ni bersih pula ni, insyaAllah. Hairan Nabi. Nabi tanya pada jiran, mana orang makcik yang selalu menghalangi jalan ni? Nabi tak katalah menghalangi jalan, tapi nak bagi faham. Manakah makcik yang duduk di rumah ini? Oh, dia sakit ya Rasulullah. Dia ada di rumah dia. Nabi pergi masuk dalam rumah dia, minta izin masuk, dapat masuk, tengok sakit, terkejut dia. Yang datang tu Muhammad yang dia cuba sakiti, yang datang tu Muhammad yang seringkali dihalangi jalannya. Datu Muhammad dekat tengok saja, tak, Muhammad tu pergi ke dapur, nyalakan api kayu, masak pula untuk dia. Meleleh air mati Yahudi, perempuan tadi menangis mata, ya Allah, ya Rasul, ya Muhammad, anak aku pun tak pernah buat macam ni pada aku. Dengan ini saksikanlah aku nak saksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan kau Muhammad pesuruh Allah. Akhlaknya saja. Sebab Nabi kata innama bu'istu li utammimma makarimal akhlak. Tidaklah aku diutuskan ke dunia ini melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Li utammim, li itu semata-mata. Seakan begitu ayat dia. Kata guru kami, masya-Allah. Jadi itu sebab warak itu tadi bukan semua tempat menjadi warak, tidak. Jadi pandangan pertama ni kata Imam Ghazali, maka dikehendakilah bagi orang warak tadi mengalah dia, kerana nak menjaga hati bagi orang yang baru nak jinak ni tadi. Subhanallah ta'ala. Yang kedua, bahawa engkau ketahui akan orang itu soleh, maka iaitu halal memakan harta pemberian mereka itu, dan tiada sunat menjauhi akan dia. Maka orang yang menjauhi akan yang demikian itu semata-mata was-was jua, bukan sebab warak. Dan terkadang menjauhi akan demikian itu jadi maksiat lagi haram, jika membawa akan menyakiti hati mereka itu, dan membawa kepada jadi liar hati mereka itu. Kerana menjauhi akan yang demikian itu membawa kepada jahat sangka kepada orang soleh, dan yang demikian itu derhaka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna ba'da dhanni ism, bahawasanya setengah daripada sangka itu jadi dosa. Ni kedua pula. Pertama tadi kita tak tahu status orang yang nak sedekah makan tadi. Yang nak bagi makan pada kita tu dia orang soleh ke orang fasik, kita tak tahu. Sekarang ni yang kedua kita tahu orang tu orang soleh. Bila orang tu orang soleh, maka iaitu halal memakan makanan mereka. Ini yang berlaku di antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Allahumma salli Ahmad Ibn Hanbal. Ketika mana Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan kepada anandanya bahawa akan datang di rumah dia satu orang gurunya yang paling warak. Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan dalam doaku. Setiap kali aku ibadah pada Allah, akan kuucapkan keampunan bagi Allah Ta'ala buat guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina wa lil khususan ila syekhuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Masuk nama Imam Syafi'i dalam doa dia tiap hari. Ini kata Ahmad Ibn Hanbal. Kerana kagumnya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Anak dia bila dengar bapak dia kata Imam Syafi'i begitu warak, begitu hebat, ketika itu nak tahulah macam mana credibility, keterampilan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini. Maka ketika itu Imam Syafi'i pun sampai ke rumahnya, disambut baik oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ahmad bin Hanbal bukan calang orang,
Dalam riwayat kata 1,000,000 hadis tu memang lekat dalam kepala dia. InsyaAllah. Mana nak cari sekarang ni, cuba tunjuk pada saya dalam dunia ni yang ada pada hari ni orang hafal 1,000,000 hadis. Tak ada. Ahmad ibn Hanbal ni. Tabarakallah ta'ala. 1,000,000 hadis dalam kepala dia. Ini sebut gitu. Maka dia raikan Imam Syafi'i datang. Bila Imam Syafi'i datang, dijamukan makan. Jamu makan. Di sini anak Imam Ahmad ibn Hanbal memandai Imam Syafi'i. Dia tengok Imam Syafi'i makan banyak betul. Makan banyak. Banyaknya makan, betul ke dia ni orang warak? Nampak benar kuat makan dia ni. Tabarakallah ta'ala. Sampai waktu malam, Imam Asy-Syafi'i di pembaringan. Maka anak Imam Ahmad ibn Hanbal menjelang pagi tu dia asyik ngintai ke biliknya Imam Syafi'i. Nak tengok warak orang ni, diintai. Imam Syafi'i ni duk baring je lagi ni. Baring, tak bangun-bangun lagi. Dia mengiring belah sana. Dia tengok macam mengiring, tidur je lagi. Bapak saya kuat bangun tahajud. Mana waraknya? InsyaAllah. Lalu anak Imam Ahmad ibn Hanbal jumpa bapak dia. Dia kata, wahai bapakku, engkau mengatakan bahawa gurumu ini orang yang warak. Engkau mengatakan guru ni orang yang banyak credibility yang sangat tinggi dari kalangan ulama. Tapi aku melihat ketika awal dia datang, makannya amat banyak. Bukankah para ulama tu sedikit benar makannya? InsyaAllah. Kerana mengikut sunnah Nabi SAW kata buya kami, iaitu Buya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Nabi tu makannya sikit-sikit. Sikit je makannya. Sikit makannya. Hak kita ni sikit-sikit makan. Saudara-Allah Ta'ala. InsyaAllah. Beza dengan Nabi SAW. Itu anak dia kata, bukan ulama' itu kan makannya sedikit. Aku lihat gurumu Muhammad bin Idris ni kuat benar makan. Ahmad ibn Hanbal tak boleh jawab. Dan pada waktu hampir menjelang subuh, aku melihat gurumu itu tadi, dia hanya tidur saja. Nak pergi subuh, lepas tu dia bangun, dia terus sembahyang subuh. Mana dia tak ambil wudu. Macam mana dia tidur, kemudian dia bangun dalam keadaan tidur yang tidak tamkin mengiring, lalu bangun sembahyang subuh. Di mana kealimannya itu tadi? Sedangkan aku lihat engkau adalah orang yang paling kuat menghidupkan malam. Tak boleh jawab Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal ambil inisiatif jumpa Tok Guru dia sendiri, Imam Syafi'i. Lalu ditanyakan kepada gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wahai guruku, aku diaju soalan oleh anak aku. Maka tatkala engkau datang, kau makan yang sangat banyak. Dan tatkala aku sedang beribadah di malam hari, engkau di pembaringan. InsyaAllah. Dan kau bangun subuh langsung tanpa mengambil wuduk. InsyaAllah. Jadi kata Imam Syafi'i senyum kata, ya Ahmad ibn Hanbal, ketahuilah sesungguhnya ketika aku di luar, aku tidak dapat menikmati makanan yang sebegitu enak kerana raguku terhadap makanan di luar. Tapi kerana aku berada di dalam rumah engkau, engkau orang yang soleh dan menjaga tertib makan, aku yakin makan di rumah engkau. Itu sebab aku makan banyak di rumah engkau. Kerana engkau dari kalangan orang soleh, maka aku makan pemberian yang diberikan engkau itu tadi. Dan malam aku tidur di tempat pembaringan, aku tidak tidur. Aku memikirkan 1000 masalah fiqah. Kata Imam Syafi'i, aku fikir 1000 alfa mas'alatun fiqah. Aku fikir 1000 masalah fiqah. Dan apabila menjelang subuh, aku bangun dan aku terus solat subuh. Kenapa? Kerana aku tak tidur. Malam tu aku tak tidur. Macam mana pula batal wuduk aku tak tidur? Subhanallah ta'ala. Fahamlah Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi sini bukan nak cerita pasal tidur tak tidur. Cerita dia kuatnya makan Imam Syafi'i di rumah orang soleh. Ini sebagai ittiba', sebagai ikutan. Kita kata maknanya jika ada orang soleh itu tadi menghidangkan makanan daripada pemberian dia kepada kita, maka tiada sunat kita menolak pemberian dia tadi. Makan. Semampu makan, maka makan. Maka orang yang menjauhi akan yang demikian itu semata-mata was-was jua, bukan sebab warak. Dan terkadang menjauhi akan yang demikian itu jadi maksiat lagi haram. Nah, sampai tahu tu. Kalau orang soleh buat makan, kita tak mau makan. Dia tak makan, kata lah, tak nak saya makan rumah dia ni. Allah Ta'ala. Orang tu orang soleh, orang tu orang warak. Maka khawatir perbuatan kita tu jadi maksiat dan jadi haram pula. Kerana bersangka buruk kepada ahlus soleh. Inna ba'da dhanna ismu. Sesungguhnya sebahagian daripada sangka-sangka itu tadi, dosa. Masuk dalam jadi dosa. Dan apatah lagi kalau menyakitkan hati orang-orang yang soleh itu tadi, membawa kepada jadi liar hati mereka itu.
Kerana menjauhi akan demikian itu membawa kepada jahat sangka kepada orang soleh. Ini yang jadi dosa tadi. Sangka buruk terhadap orang yang baik. Dan yang ketiga, bahawa engkau ketahui akan orang yang masyhur dengan zalim. Dan masyhur ia berjual beli dengan barang yang riba. Sehingga engkau ketahui bahawa segala harta mereka itu haram. Atau kebanyakan harta mereka itu haram. Seperti kebanyakan daripada orang yang zalim. Maka haram memakan harta pemberian mereka. Ni orang ni masyhur. Siapa tu? Tokek kilang judi tu, insya-Allah. Kilang mesin tu dia punya. Kita kata macam tu, barakallahu taala tu. Dia pula buat kenduri kendara. Kenduri apa ni? Perasmian mesin kedai baru. Seronok. Oh, kita pun seronok pergi. Di Kelang ada macam tu, barakallahu taala tu. Saya kecil-kecil dulu lah. Kena banyak bertobat juga benarnya. Macam tu, barakallahu taala tu. Di Pelabuhan Barat, di belah Westport tu, Pelabuhan Barat, setahun sekali akan ada upacara sembahyang hantu Cina. Sembahyang hantu laut. Dia panggil sembahyang hantu laut, supaya laut tak makan orang. Dulu ada je mati, setiap tahun ada orang mati. Lori tikus jatuh lah, apa, kontena terbalik lah sebagainya. Ala kulli hal, percaya mereka tu hantu laut makan orang, kata dia. Jadi Cina pun panggil Tok Sami, Tok Pekong tu, bawa apa nama tasbih besar atas kepala dekat leher dia tu. Dia pun oni gitu, insya-Allah. Minta maaf. Khinzir panggang seekor mengalir ke laut. Dia mengalir ke laut, pum, dia letak tomato atas hidung khinzir tu. Syukurullah Ta'ala. Maka khinzir laut tu ke sana. Dia pun sembahyang. Kami yang kecil-kecil ni, budak-budak dulu, saya ingat anak-anak pekerja laut ni dulu, anak-anak pekerja kontena laut ni, berkumpul ramai-ramai. Kenapa? Nanti tokek-tokek kilang akan berkumpul depan khinzir panggang tadi. Dia ambil satu baldi kata besen tu, dia lelong duit. Jadi duit tu banyak berterabur. Kami kutip. Saya ingat sekali kutip seorang 200 300 tak mati waktu tu. Budak-budak 200 tak mati. Insyaallah. Mana dah lelong duit betul-betul nak bagi pada hantu. Yang hantu benar kami lah ngutip duit tu. Insyaallah taala anu. Hantu tak datang kutip duit, kami yang ngutipkan duit tu. Kutip masuk baldi kecil, masuk duit. Lepas dipuja-puja, mari masuk makan, katakan. Masuk makan. Allah. Maka dia kata, jangan takut. Yang Melayu punya kita ada suruh catering Melayu sana masak. Ni maksudnya apa? Makan kenduri sembahyang Cina. Sembahyang Cina punya kenduri kita datang makan. Tapi memang mewah. Ingat ikan syakap tu seko-seko, goreng gitu je. Ambil seko syakap bubuh. Tapi dikenali mereka itu tadi dengan sumber yang haram. Waktu ketika tu sebut dia ulama, haram mengikutinya, haram makan. Kerana apa? Kerana barang boleh dielak. Bukan wajib orang Islam makan kat situ. Cuma dia kata ra'i bekerja nak makan, tak nak makan sudah. Contoh barakallahu ta'ala. Maknanya dia bukan suatu kewajipan untuk makan. Maka pilihannya mana? Pilihan dia iaitu tarakuhu, tinggalkan ia. Banyak lagi benda lain boleh makan. Contoh barakallahu ta'ala anhu. Saya tak tahulah pula kalau ada buat di sungai Teluk Intan kan, masya-Allah taala. Ini cerita di pelabuhan sebab saya orang memang orang laut yang kulit gelap. Masya-Allah. Lalu kata dia sini apa? Maka diketahui dia itu zalim pula. Udahlah masyhur dengan zalim, masyhur dengan berjual beli dengan barang riba. Cerita riba tadi ni. Maka haram kita memakan pemberian mereka tadi. Had keempat, bahawa engkau ketahui akan kebanyakan harta mereka itu halal, tetapi tiada sunyi daripada harta yang haram. Seperti ada harta mereka itu dapat daripada pusaka atau daripada berniaga. Dan serta yang demikian itu ada dia berkhidmat kepada raja yang zalim. Maka pada ghalib, apa makna ghalib? Kebiasaan. Ini ghalib mana kebiasaan. Pada kebiasaannya harta mereka itu halal, tetapi tiada sunyi daripada bercampur dengan harta yang haram. Maka sayugianya bagi orang yang warak menjauhi daripada harta mereka itu, tetapi pada syarat tiada haram memakan harta mereka itu. Jadi ini orang ni harta dia bercampur. Dia bekerja, tapi dalam bekerja dia tu kadang-kadang tercampur dia. Dia bekerja, monteng kerja, kata Masya Allah, tapi duit gaji dapat. Cerita macam tu lah, Masya Allah. Mana ghalib daripada boleh jadi, dia memang jaga harta dia elok, tapi dia dapat pusaka. Pusaka tu pula daripada pemberian orang dulu yang ada sumber haram. Contoh begitu.
Usahakan nak tak nak kena ambil, dah dibagi. Cerita barakallahu taala anu. Ataupun berniaga, dalam niaga tu mungkin ada unsur riba. Atau dia ni berkhidmat pada pimpinan yang zalim, kena menzalimkan orang. Menzalim orang ni macam-macam gaya dia. Cerita barakallahu taala anu. Tu yang ingat kata apa almarhum Datuk Ustaz Ismail Kamoy. Orang bak cari rezeki ni beza-beza cara makan dia. Kalau orang tu gaji dia 100 ke 1000 ringgit, dia akan cakap dengan orang rumah dia pada cukup bulan, apa kita nak makan ni ya. Kalau orang tu gaji dia 2000 sampai ke 5000, dia akan tanya dekat mana kita nak makan ni ya. Sebab ada duit kat mana kita nak makan malam ni ya, kata masya-Allah. Orang yang gaji 6000 sampai ke 12000, dia akan tanya dengan siapa kita nak makan malam ni ya. Dia beza tak? Kalau gajinya tu 20,000 sampai ke 100,000, dia akan tanya siapa kita nak makan malam ni. Beza dia tu punya cara nak makan tu pun beza. Itu sebab disebut kat sini, orang yang berkhidmat pada orang yang zalim, ini raja, pimpinan yang zalim, kerana menindas rakyatnya tadi, maka hartanya itu tadi sumber yang haram. Tetapi dia peroleh gaji atas usaha kerja dia. Dia kerja. Dia peroleh gaji daripada, tapi gaji tu dia punya toke tu ataupun dia punya raja tadi yang buat kezaliman. Maka pada ghalibnya harta mereka tu halal tapi tiada sunyi daripada bercampur dengan yang haram. Maknanya adalah juga campur-campur sikit kata orang. Nak confirm 100% halal tu tak jamin. Nak kata halal 100% tak jamin. Boleh jadi 80% halal, 20% tu ada haram. Ataupun 85% tu halal, 15% tu ada haram. Dia bercampur tu. Tak larilah. Maka sayugianya bagi orang yang warak menjauh daripada mereka itu. Orang warak usaha cuba jauh. Ni warak ni siapa? Orang yang menjaga dirinya. Tetapi pada syarak tiada haram makan harta mereka. Dari hukum kalau kita makan berdosa tak? Tak berdosa. Silalah makan, tak ada masalah. Ana kata dia. Maka dibolehkan makan harta mereka itu tadi atau pemberian daripada pemberian mereka itu tadi. Selama mana kita meyakini ada banyak sumber halalnya tadi berbanding barang ghalib haram tadi. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada yang kelima, bahawa orang itu tiada engkau ketahui halnya. Ini macam nombor 1 tadi. Tetapi orang ni lebih kepada unit beruniform. Kita kata orang unit beruniform. Dia kerja bomba ke, dia kerja polis ke, immigration ke, custom ke, disebut sini apa? Bahawa orang itu tiada engkau ketahui halnya. Tetapi engkau lihat atas mereka itu alamat orang zalim. Perkataan orang zalim sini kena syarah betul-betul. Seperti memakai pakaian askar atau pakaian hamba yang zalim. Di mana mereka ni ada uniform. Orang pakai uniform, macam mana pula pemberian mereka itu tadi? Nanti akan diperbahaskan pada siri yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Sebelum kita tangguh pengajian pada malam mulia ni, mungkin saya minta 1 atau 2 minit kalau ada yang ingin bertanya. Falyatafaddalu ma'jura. Ya tuan. Ulimatul urus. Dengan apa? Oh, muzik joget semua. Karaoke lah. Ada kurikiran. Baik. Jadi kita dijemput pergi kenduri. Dan kenduri tu pula orang kenduri buat kukiran. Bolehkah kita pergi? Kalau tok guru ahlul warak yang tasawuf, dia kata tak boleh pergi. Tok guru warak tu tak boleh pergi. Kenapa? Kerana di dalamnya ada unsur maksiat, kata dia. Sebut gitu. Adapun pada kita hari ini awam, bagaimana hukum dia? Maka kata ulama dibolehkan pergi. Kerana ada pun bunyi-bunyian itu tadi kerana nak isytihar mereka berkahwin. Kalau kita dulu kan pukullah kompang, palulah gendang, kata Nabi SAW, kerana mengisytiharkan perkahwinan. Tapi kalau yang buka daripada awal sampai akhir lagu dandut, ya, Allah Ta'ala, tak mau lagu dandut, masya-Allah. Kalau lagu dandut, pening kepala orang yang makan tu pun goyang kepalanya, tak mau. Jadi boleh tak pergi? Boleh. Hukum dia boleh. Tapi dengan niat bersegera tinggalkan majlis. Dia datang kerana nak memenuhi undangan. Kewajipan penuh undangan saja. Saya datang sebab Nabi kata bila dijemput wajib datang. Kalau tak ada masalah wajib datang. Tapi bila saya datang ada pula masalah di sini. Maka segerakan urusan kehadiran kita tadi, beransur untuk pulang.
Jangan pula tengah makan hantar ketan ni, saya nak buat lagu sekejap lagi, tolong Ahmad Jais satu, tabarakallah. Tak baulah macam tu pula. Mana bersegera ia untuk meninggalkannya. Tapi kalau dia ahlul wara', dia akan tinggalkan. Wallahu a'lamu bisawab. Baik. Habislah ya. Macam tak ada sekadar itu saja yang dibunda rahmatullah taala. Salah silap tutur bicara saya apalah saya sampaikan kiranya tak bertepatan dengan murad kitab, bersalahan dengan pandangan para ulama. Pada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam saya minta ampun. Dari sana yang ibunda adinda dan kekanda sekalian saya menyusun 10 jari mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع لقدر أنسى وذكر اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.